Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kita renggan ke-77 muka surat 39. Al-maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min mustadrajin min ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis satri alaihi. Baca bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min mustadrajin min ni'mati alaihi wa kam min maftunin bisana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Syukur kita limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada kita, dapat kita Islam, dan mesti Allah Taala hidup dengan kita dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia wal ihsan dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia wal ihsan dia dijadikan kita ada kesungguhan minat halauba untuk junjung perintah Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia wal ihsan dia diberi kita keseronokan untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala beri kita boleh kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh di akhirat esok berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin. Limpah kurnia wal ihsan Allah SWT dia beri kita kesihatan, lapangan masa, keupayaan, boleh berada dalam majlis yang Allah berikan kemuliaan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad. Kata maksudnya al-maqalatu sadisatu, maqalah yang ke-6 dalam bab sulasi, bab 33 ni. Kata dia an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada dia Abdullah. Dia kata apa? Kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi. Apa maksud mustadrajin ni? Makhuzin qalilan min ni'mati bi iksariha alaihi. Kata dia, berapa ramai orang yang diumpan, iaitu orang yang diambil sedikit demi sedikit dengan nikmat. Maksud dengan nikmat, dengan diperbanyakkan nikmat ke atasnya. Itu asal terjemah tu. Boleh faham? Boleh. Ada istilah yang nak kena faham tu. Pertama, digunakan istilah dalam asal bahasa Arabnya mustadraj.
Mustadrajun tu isim maf'ul daripada istadraja. Istadraja yastadriju istidrajan. Perkataan yang selalu kita jumpa, tutup guru ulama kita sebut adalah istidraj. Apa dia istidraj ni? Bahasa yang dipakai di sini dengan dia terjemah orang yang diumpan. Istidraj ni apa dia? Istidraj ni, saya ngaji dulu, penterjemah ni pun pengajian pun serupa dengan saya ke. Dia pun salah seorang daripada almarhum murid, anak murid almarhum Fatih ni. Nak kata satu batch jugalah, tapi dia ngaji awal lagi pada saya. Umur saya dengan dia pun lebih kurang itu. Saya tak ingat lah saya tua ke dia tua, tapi rasa dia tua lagi. Dia tua sikit. Penterjemah kitab ni. Lepas tu dia guna bahasa diumpan tu. Nak cerita apa? Saya mengaji dulu, arwah Tok Guru dia gunakan bahasa istidraj ni dengan kata beri umpan lah. Istidraj ni ibarat macam kita bela ayam, bagi makan satu hal. Jadi bila hari nak sembelih, bagi makan lebih ke bagi makan yang biasa? Lebih. Buat apa? Umpan. Paling nak reban ke buah tali ke, paling selalu dia minta pun tak heran lah kan. Tapi pasal kita nak tangkapnya kes hari tu, macam mana? Tengok tali dia tak masuk, pandai lah tu kan. Dia bijak je. Buat apa? Kaki lekat lah kat tali. Faham saya cakap apa? Buat apa bagi tu? Itulah umpama istidraj. Istidraj ni biasanya orang yang ditenggelam dalam nikmat tapi masih yang sama dia ahli maksiat. Sepatutnya ahli maksiat ni kena bala, tapi dia ahli maksiat tapi dapat nikmat. Makin tak sembahyang makin kaya, contohlah. Makin tak sembahyang, bisnes makin menjadi. Makin kedekut, makin popular. Makin jadi Wahabi, makin masuk TV. Contoh dah. Tu istidraj tu. Tengah duk popular tu, mampus. Mati. Tengah jadi Wahabi, mati. Nanyo. Tengah duk popular tu, dia tengok jatuh, sakit, mati. Contohlah kan. Yang tu dipanggil istidraj tu. Dan memang istidraj ni biasanya orang yang tenggelam dalam nikmat, dalam masa yang sama dia ahli maksiat. Yang tu dipanggil istidraj. Satu istilah kita munasabah, bagi nikmat banyak-banyak bukan untuk memang sebenarnya bagi nikmat, tapi untuk puaskan dia dengan nikmat supaya nak tangkap dia, nak ambil dia. Tu istilahnya diguna bahasa umpan. Tu dia kata berapa ramai orang yang diumpan. Dengan bahasa lain, berapa ramai orang yang diistidraj. Apa maksud diistidraj ni? Maksudnya berapa ramai orang yang Allah Ta'ala murka kat dia, tapi walaupun murka masih diberi nikmat. Firaun Allah Ta'ala murka tak? Tapi dapat apa? Dapat kerajaan. Haman, kita baca taklim orang dengar kan? Itu kan. Haman Allah Ta'ala murka tak kat dia? Siapa Haman ni? Menteri, Perdana Menteri bukan, penasihat raja, penasihat Firaun. Apa saja urusan Firaun, penasihat besar dia Haman lah. Ada kedudukan yang tinggi, masyhur, popular, kuasa besar. Dalam keadaan kuasa besar tu mati. Murka Allah Ta'ala kat dia. Korun. Siapa Korun? Orang kaya. Sampai kita jumpa kota pun orang panggil, jumpa kat Malaysia pun orang panggil harta karun. Mak popularnya nama dia. Tapi pasal apa kaya kan dia? Nak bagi dia mati dalam keadaan tamak dengan harta, zakat pun tak keluar. Korun. Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Siapa itu? Kita jumpa.
Siapa Ubay bin Khalaf ni? Apa hubungan ni dengan Rasulullah? Pak Menagan? Lupa lah. Siapa baca itu Salim? Baca. Siapa Ubay bin Khalaf ni? Musuh. Dia kata apa? Dia kata aku nak bunuh Rasulullah kan? Rasulullah kata apa? InsyaAllah kata dia, aku akan bunuh engkau. Satu hari nanti aku akan bunuh engkau. Dalam peperangan Badar. Perang Badar kan yang dia mati kan. Perang Uhud. Dalam perang Uhud, kenapa? Rasulullah paling lembing kat dia. Bukan kena pun, kena kat leher sikit. Tapi dia percaya tak Nabi Muhammad cakap betul? Bagusnya, yakinnya dia tu. Siapa? Baru kena takat tu kata dia, Muhammad dah bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku. Hidup lagi mana dia kata Muhammad bunuh dia lah. Orang ada akal sepatutnya macam mana? Orang ada akal sepatutnya macam mana? Tak faham, tak tahu. Dan kau yakin Muhammad dah bunuh engkau dalam keadaan tak, kau lawan dia, nak buat apa? Percaya tak memang kalau dia kata dia bunuh engkau, memang dia bunuh? Percaya tak? Itu nak buat apa? Taubat, berimanlah dengan Nabi Muhammad. Tapi buat apa? Dia punya percayalah. Tapi kalau dia ikut, baru luka sikit dia dah kelang kabut lah. Muhammad dah bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku. Sampai orang lain pun nasihatkan dia, apa kau ni? Tera macam tu punya, luka pun kau dah kata Muhammad bunuh. Bukan mati lagi lah kau. Muhammad bunuh aku, dia kata aku, dia nak bunuh aku, memang dia bunuhnya. Dia mesti cakap betul punya. Kita kalau orang beriman dia kata macam mana? Astagfirullahaladzim. Yakin dia ada, tapi yakin itu tak mengubah diri dia. Na'udzubillah. Tu Ubay bin Khalaf. Kata apa? Yakin ada tak? Yakin ada. Tapi yakin tu tak menyebabkan dia beriman dengan Nabi SAW. Oh, risau kita dengar. Bagi ngaji pondok bagus tak? Bagus tak? Bagus ngaji pondok. Oh, nak pergi pondok, nak pergi pondok. Pergi pondok main. Mula-mula layang-layang. Lepas tu nak balik-balik main gasing pula. Main mana gasing ni? Idea siapa ni? Esok main teruk pula. Tak tahu mana nak tahu kan? Dia budak-budak ni ada yang rancangan dia orang. Tak tahu lah. Hari ni tak kena tasrif ni. Esok tengok baca Quran macam mana. Ada orang yang jangan mengecewakan saya. Berapa kali dah tangguh tu. Apa cerita ni? Nak cerita tu lah kan. Apa dia? Berapa ramai orang yang diumpan. Maksudnya orang yang diberikan bermacam nikmat. Iaitu maksud kata diumpan ni, iaitu diambil sedikit demi sedikit. Diambil sedikit demi sedikit ni istilahnya apa? Diambil maksudnya nak dibunuh, nak ditangkap, tapi bukan tangkap terus, tapi tu bahasa dia umpan tu, bagi makan. Mula bagi gandum, tu tak boleh ledak pula. Bagi nasi pula. Untuk bagi ikan goreng lah. Oh, dia punya berbual lah. Kok. Masuk tu. Saya dengar ayam kena tangkap macam tu punya. Saya tahu lah, saya boleh ayam. Orang istidraj tu. Sikit. Alhamdulillah. Jadi orang yang kata dia dipermua ni, jadi maksud dipermua tu satu pun bahasa hulu lah tu. Dipermua tu ya, saya dengar. Sana orang sana panggil permua lah. Permua ni umpan lah. Ni umpan lah. Macam ada orang mengedar dadah, macam mana nak tangkap dia? Kau senang dia bijak dia. Tu buat macam mana? Kawan dia dulu belanja dia minum, dia dah rapat yang kita, dia percaya yang kita, sembang sikit masuk sikit. Bukan tujuan nak belanja dia, nak kawan dengan dia sangat, tapi nak cukup dia. Jaga ada prinsip. Jadi nisbah kita dalam syarak tu dia panggil istidraj. Nisbah manusia pun ada orang yang dia nak perkena kita macam tu.
Dia kawan kita rapat. Dia kenal lah kita selok-belok semua. Tempat rahsia kita, harta benda kita apa ni, gap dia ambil kita. Gap dia bunuh kita. Gap dia ambil harta benda kita. Ya. Memang ada orang jahat macam ni. Kalau nisbah dengan nikmat Allah Taala duk beri, tapi dalam masa yang sama dia haka dengan Allah Taala, tapi makin kaya, makin senang, makin sihat. Orang ni dalam keadaan istidraj. Jadi maksud istidraj ni, mustadraj ni ma'khudhun qalilan. Orang yang diambil, maksudnya diambilkan sifat rahim Allah Taala daripada dia. Maksud diambil, ma'khudh ni dicabut kan sifat rahim Allah Taala daripada dia, qalilan. Itu maksudnya. Sifat rahman Allah Taala beri banyak, makin tambah. Tapi sifat rahim yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia ambil sikit-sikit. Boleh faham tak saya sebut itu? Pasal kaedah kita dalam syarak, Rahman, Rahim, dua sifat yang berbeza. Dua-dua sifat memberi. Beri dengan Rahman, tak kira Islam kafir, taat neraka. Beri dengan Rahim, hanya orang yang cari jalan sabab untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu boleh dapat dengan Rahim. Jadi kalau orang istidraj ni macam mana? Pemberian dengan Rahman ditambah, tapi pemberian dengan Rahim makin dicari. Boleh faham saya sebut? Kaya makin kaya, tapi makin jauh masjid. Pangkat makin besar, makin rampas harta orang. Kedudukan makin tinggi, nama makin popular, makin menyembunyikan kebenaran. Ya. Itu nama dia istidraj. Jadi kata berapa ramai orang yang diumpan dengan nikmat. Maksudnya dengan nikmat, dengan diperbanyakkan nikmat ke atasnya. Kata dia, cuba perhati elok. Orang yang biasanya diambil dalam keadaan dia derhaka, berapa ramai orang yang macam ni, dia bukan disempitkan hidup, tapi makin senang. Usaha dia makin berjaya, zam, ambil. Korun kaya dia, Masya Allah. Tak ada orang yang lebih kaya daripada dia. Nisbah harta benda, boleh buat emas. Kalau ikut dalam tafsir, dia kata Korun ni apa kelebihan dia? Dia boleh buat emas dalam makmal aja, tak payah pergi korek emas. Dia ada makmal dia boleh tukar kan benda-benda yang bukan emas jadi emas. Tu teknologi yang ada zaman dia. Memang dalam kitab sebut, kita tafsir sebut macam tu. Tu Korun. Jadi bila benda tak jadi emas, plastik boleh jadi emas, andai tak? Tapi bukan plastik lah, sebut dalam itu ada benda-benda logam yang dicampur, dia boleh proses, ada pekerja-pekerja dia boleh mengolahkan benda yang bukan emas jadi emas dalam makmal. Bahasa kita dalam makmal lah, dia boleh buat. Tentu dia jadi kaya-kaya tu. Tapi kebolehan yang ada pada dia macam mana? Sampai zakat pun dia tak mahu keluar. Kata dia, zakat ni kalau Allah Ta'ala beri, yang memang daripada Allah Ta'ala punya. Yang ni aku dengan usaha aku, dengan kebijaksanaan aku boleh tukar benda macam ni jadi emas. Takkan dengan sebab tu kau nak minta harta benda aku, nak bayar zakat, nak bagi bantu bagi miskin. Ini hasil titik peluh aku. Oh, dia berkata gitu. Dia dapat nikmat ni, maksudnya nikmat makin banyak tapi makin neraka. Saya ngaji dulu, guru selalu nasihat, apa dia? Ada orang kena hafal Quran, ngaji ingat semua, tapi dia paling jahat dalam sekolah. Dia kepala Samsing tu. Tapi tanya apa pelajaran, semua ni ingat. Semua ni ingat. Zaman saya mula ngaji dulu, ada tok guru cerita, budak bodoh ni, budak cerdik, sangat cerdik, bukan cerdik, sangat cerdik, suka ponteng kelas. Budak-budak yang rajin pergi kelas ni bodoh, bengap, ngaji tak faham. Tapi pergi sekolah rajin, tapi tak faham. Betul, bila tak faham, esok kena gempak ke apa, ustazah kata nak tanya, ustaz kata nak tanya ke, buat apa, balik pergi tanya budak-budak yang cerdik, yang tak pergi sekolah ni. Tanya apa pun, semua dia kerti. Walaupun tak pergi sekolah, walaupun benda itu dia tak masuk kelas belajar, tapi bila tunjuk dia baca kitab, dia boleh baca, dia boleh faham. Saya ngaji dulu kata, budak ni, masa zaman saya ngaji dulu lah, guru cerita ada budak pondok yang macam tu. Dia ngaji apa pakai seluar pendek lah.
Tapi kau tanya buat apa? Oh, kalau Peksa ni orang pun pelik, tak pergi sekolah tapi Peksa nombor 1. Markah dia paling tinggi. Kena skor 100%. Tapi sekolah malas. Jemaah tak ada rupa langsung. Bangkit lambat. Subuh dia pukul 10. Istirahat. Maksudnya walaupun cerdik tapi dahaka dengan Allah Ta'ala. Tak ada langsung perasaan taat. Yang taat ni mengap, ngaji tak ingat-ingat, tak faham. Macam tu pula. Tapi jangan duk sangka dengan bawa sendiri cerdik itu kita dah dapat nikmat besar. Kau orang pergi sekolah ya, bodoh kata dia. Aku tak pergi sekolah. Tu rosak lah. Jadi berapa banyak orang yang Allahumma salli wa sallim ala yang diumpan sikit-sikit je ni dengan diperbanyakkan nikmat pada dia. Memang orang yang diberi umpan macam ni ya. Maksudnya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil dia dalam keadaan selayaknya engkau mati dalam keadaan yang tak elok tu, buat macam mana? Bagi nikmat besar lagi supaya kufur kau lebih besar, selayak engkau mati dalam keadaan derhaka pada Allah Taala. Baru layak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka sikit-sikit tak padan. Bagi lagi nikmat, masuk neraka besar baru padan. Lepas tu buat sikit-sikit, takat apa lah, ambil keropok, ambil ni, tak, dia sampai boleh ambil duit. Nanti sampai buat lari anak dara orang, boleh bunuh orang pula. Siapa pun tak dapat kesan dia. Lepas tu siap-siap kau mati dalam keadaan macam tu. Nanya jangan ada terlintas sikit pun untuk buat dosa. Kalau ada terlintas pun kita ajarlah apa dia. Lintasan kat kita ni memang dia ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lintasan memang ada. Nak buat jahat macam ni, nak buat baik macam ni. Tapi nafsu kita selalunya cenderung untuk buat jahat. Nak buat apa? Lintas ya ajak dia, astagfirullah. Tambah dah buat satu benda yang lolak, terbongkar pula lolak yang kita buat. Cepat-cepatlah istighfar. Tak faham sudah. Ustaz makhudh. Baik, maksud bin ni'mah ni bi ihsariha alaihi. Satu. Itu jadi sulasi ada satu. Yang ni bab pertama. Maksudnya berapa banyak orang yang dimusnah, dibinasakan dalam keadaan dia diberi nikmat makin banyak tapi taat dia makin sikit. Okey, alhamdulillah. Satu tengok orang kafir ni macam ni. Nampak? Lagi dia buat jahat dengan Islam, lagi makin kaya. Lagi dia tina Islam, lagi dia tak cakap kebenaran, makin senang. Jaga. Satu kisah Rasulullah, zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Tapi sahabat tu ada yang kata ada nama dia dua serupa. Nama Abi Sa'labah. Abi Sa'labah sahabi, okey. Ni Abi Sa'labah al-munafiqin. Dia asalnya bapa gerhana miskin. Waktu dia minta ya Rasulullah kayakan aku. Tapi dia minta silap. Dia minta apa? Kayakan aku. Rasulullah kata kau kaya ni kau jadi susah. Kau susah nak ibadat. Tapi tidak ya Rasulullah. Aku kaya aku senang. Rasulullah doakan dia. Dengan sebab doa Rasulullah dia dapat sepasang kambing. Kambing ni pelik ada orang. Orang beranak setahun sekali, dia beranak setahun 2 kali. Orang beranak seekor-sekor, dia beranak 2 ekor. Cepat lah tu. Nyong, merenyut. Mula-mula sembahyang 5 waktu, okey. Tinggal Zuhur. Siapa? Sibuk dengan kambing, banyak sangat. Dan dia tak boleh bela kambing dalam Madinah dah, kena pergi luar Madinah. Siapa? Banyak sangat, merenyut kambing dia. Dulu boleh tengah main jemaah 5 waktu, sekarang tak ada Zuhur. Lama-lama Zuhur tak ada, asar pun tak ada. Siapa? Duk sibuk dengan kambing, tak ada nak balik. Azan pun tak dengar. Lama-lama maghrib pun tak ada. Siapa? Ui, tu halau kambing. Maghrib pun tak nampak lah. Isyak jauh sekali. Lama-lama subuh tak apa. Awal-awal lagi dah duduk keluar tengok kambing. Betul bila perintah keluar zakat, tak mau bayar. Zaman Sayyidina Rasulullah tak bayar. Bila Rasulullah wafat, baru dia nak bayar. Sayyidina Abu Bakar sebelum tu, bila Rasulullah bayar, minta, dia tak mau bayar. Dia tak mau bayar. Lepas tu Rasulullah wafat, baru dia nak taubat, dia nak bayar.
Bila zaman Sayyidina Abu Bakar dia nak bayar, kata dia zaman Rasulullah minta kau tak mau bayar, maka aku tak boleh nak terima pasal zaman Rasulullah minta kau tak mau bayar. Tapi ada peristiwa yang Rasulullah tak terima tu, zakat dia tu. Allah, saya tak ingat lah. Rasanya benar sama Rasulullah minta dia tak mau bayar. Tapi akhir-akhirnya dia nak bayar. Tapi bila Rasulullah minta asal dia tak mau bayar, Rasulullah tak terima zakat dia. Yang tu tak mau ingat cerita tu. Jadi selepas Rasulullah wafat, dia pun menyesal nak bayar kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, zaman Rasulullah pun tak bayar, tak mau terima bayar zakat kau. Apatah lagi aku ni, kata dia Abu Bakar. Khadam Rasulullah aja. Aku takkan terima zakat kau. Habis sampai sudah mati dalam keadaan tak boleh nak tunai zakat. Pasal apa? Istidrat. Kambing makin banyak. Satu, jangan minta lah kaya sangat. Minta kaya yang menyebabkan kaya jadi taat. Jangan semata-mata, ya Allah kau kayakanlah aku. Berapa ramai orang kaya dengan kaya tu jadi celaka. Nauzubillah. Bila saya cerita itu, ada yang kawan saya mengaji nama Syekh Muntawali, ada itu yang dia main 2 orang yang di malam kat atas tu, yang ada janggut panjang pakai jubah putih kan. Malam tu saya duk cerita bab tu cerita apa, dia kontraktor kan. Saya ada cerita ada satu orang kontraktor, dia ni kelas F. Kelas F ni kira 100,000, 150,000 punya projek lah, kuat-kuat pun 200,000. Dan projek dia berjaya dan dia boleh ada tunai untuk bayar. Dan di atas minat dia dalam bahagian tu, dia dapat lesen A. Kelas A nya. A ni projek juta-juta. Dia pernah minta supaya lulus lesen tu dan dapat projek kelas A nya. Sampai minta dapat Kaabah, buat umrah minta. Dia doakan saya. Dia pernah jumpa saya dan dia kata, "Dok Ustaz, tolong doakan saya untuk saya dapat projek ni. Pasal saya dah dapat kelas A." Minta Allah Taala makbulkan. Tapi itulah bagusnya dia. Bila tu baru dia menyesal. Siapa? Kalau dulu semua boleh buat tunai. Lah ni dah projek juta-juta, mana nak cari duit? Terpaksa urusan dengan bank. Bila bank mesti ada urusan bengong. Apa bengong? Riba. Menyesal tak kira lah dia. Saya cerita lah tu, kawan tu betul-betul dia memang kontraktor. Dia pun sebut sama, Ustaz ni macam janji malam ni. Jumpa saya duduk-duduk, Ustaz cerita kontraktor. Memang kena atas kepala saya sebiji. Mana saya tahu. Saya pun tak pernah kenal dia. Yang kawan dia tu saya kenal lah. Memang kawan saya. Saya nak cerita apa ni, jagalah istidrak tu. Satu, kalau kita ni makin malas mengaji, otak makin cerdik. Lagi pintar. Makin buat jahat, makin orang tak boleh kesan jahat kita. Tu ya. Makin buat pelak, makin nikmat makin banyak. Mak bapak makin duit makin banyak. Jaga. Jangan tu satu. Kemudian kata dia, wa kam min maftunin ay mumtahanin bil bala bis sana'i bi kasrati sana'i nasi alaihi. Kata dia, berapa ramai, kam tu kam khabariah, berapa ramai, maksudnya ramainya orang-orang yang difitnah. Maksudnya orang yang maftun ni difitnah dengan mana mumtahanun, baca isim maf'ul, itu orang yang diuji dengan bencana. Berapa ramai orang yang dikenakan bencana. Pasal apa punca kena bencana? Bis sana'i alaihi, dengan sebab orang puji dia. Berapa ramai orang kena bencana dengan sebab orang duk puji. Jadi pujian ni bahaya. Saya pun pernah sebut beberapa kali kat sini. Puji ni ada menyebabkan orang boleh rosak. Dan berapa ramai orang yang kena bencana dan bala disebabkan puji. Saya ngaji dulu, Tok Guru dibuat misal dengan burung gagak. Jangan jadi burung gagak yang termakan puji. Pernah dengar cerita burung gagak? Waktu tu orang tua dulu, Tok Guru dia cerita binatang. Dia nak cerita kat kita cerita binatang cukup lah. Cerita sang kancil, cerita anjing dengan bayang-bayang, cerita gagak yang tertipu dengan pujian. Cerita apa? Macam ni lah, gagak ni dia duduk berebut dengan binatang lain untuk ambil. Gagak dia pun dia jenis makan, dia binatang pemangsa juga kan. Kalau ada bangkai-bangkai apa, dia memang suka makan bangkai. Jadi dalam banyak pergelutan, cerita lalat ni dia menang. Jadi duduk atas pokok, duduk ganggung lah bangkai yang dia nak makan tu.
di paruh dia lah. Memang kalau ikut rezeki dia lah kan, dia nak makan. Lepas tu ada binatang yang kalah ni, yang berebut-rebut tak dapat, dia boleh terbang. Jadi dia naik ke atas, orang tak boleh kacau lah dia. Jadi ada musang, serigala duduk bawah. Macam mana aku nak cari akal gagak ni supaya aku boleh dapat apa kat mulut? Apa dia buat? Dia bunyi. Gagak. Amboi, bulu kau hitam, walaupun hitam tapi hitam itu menawan. Ni saya punya bahasa lah, Tok Guru tak sebut lah gitu kan. Merelit bulu kau. Orang tengok bulu kau, oh dia pun ngepak. Oh, ngepak. Macam-macam lah dia puji. Last sekali puji kawan pun dia tengok makan puji. Gagak-gagak. Kau tahu tak, dalam banyak-banyak hal ni kau ni, kalau kau bunyilah burung tiung, burung tukukur, burung merebuk bunyi pun kalah. Aku sungguh teringin nak dengar kau bunyi gagak. Pasal apa? Memang suara kau tak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Gagak kembang tak? Mak, dia buat apa? Dia pun kepak. Ya? Tak faham? Perut jatuh ha? Terima kasih. Ya. Banyak orang kena jahanam dengan kita dengan sebab dia puji. Jadi hati-hatilah dengan pujian orang. Hati-hati. Satu kadang-kadang dalam hidup ni bagus kena hina lagi daripada kena puji. Pasal kena puji selalu kita lupa. Engkau baik, engkau pandai, engkau alim, engkau soleh, engkau rajin pergi masjid, engkau pandai, engkau cerdik. Tapi kalau kau bodoh, bengap, badannya besar, otak kecil, kalau kena macam tu, istighfar banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hinanya aku sedar aku hina, boleh menangis tau. Tapi kalau kena puji, akulah orang yang hebat. Jangan. Tu bahaya kena puji. Jadi nak cerita apa? Berapa banyak orang kena bala sebab puji. Sebab puji. Lagi. Jadi nak jaga apa? Dengan sebab dapat nikmat makin derhaka, satu hal. Dengan sebab puji kena banyak bencana, jaga. Satu nasihat tutup guru kita, kalau ada nikmat jangan ceritakan nikmat yang kita dapat melainkan pada orang yang kita kasih. Orang yang kita kasih. Kepada orang yang kasih kita. Kita kasih. Boleh faham? Ada nikmat, jangan cerita untuk semua orang. Tak semua orang suka dengan nikmat yang ada kat kita. Tak semua orang suka dengan nikmat yang kita dapat. Dalam hadis Rasulullah SAW kata, kullu ni'matin mahsudun sahibuha. Atau kama qala. Setiap nikmat yang diperolehi pasti akan dihasad dengki oleh siapa pemilik nikmat. Kau dapat kereta, kau dapat bini, kau dapat anak, kau dapat beasiswa, kau dapat ni bantuan, kau dapat ni, dapat nikmat, orang dapat nikmat akan dihasad dengki. Ya. Satu nikmat, tak semua nikmat boleh cerita ke orang. Tak semua nikmat boleh cerita ke orang. Kalau dalam Quran disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Tuhan kamu hendaklah kamu ceritakan. Yang tu ada tafsir dia. Bukan yang tu disuruh apa nikmat kita tu, dapat anak masuk dalam Facebook, anak kita comel masuk dalam Facebook. Jangan. Yang tu banyak orang tua kita tak bagi. Siapa? Nanti kena penyakit ain. Dah tu anak kita sihat jadi demam, meleleh, demam ni hingoi lah apa. Tu mati, meninggal. Siapa? Saya kena penyakit ain. Ain ni apa? Dia nauk minas sihir. Ada orang kadang dia tengok, anak dia comelnya, mati ni, sakit. Ada orang dengki dia kita macam tu. Dengan sebab dia ada perasaan iri hati kat macam tu, anak kita sakit. Satu, janganlah budak-budak comel-comel apa, budak comel, bini comel, apa lagi kereta comel, masuk dalam Facebook, up status, jangan. Nak cari like orang, jangan. Baik diam, silent aja. Satu dalam Quran yang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis tu, macam-macam tafsir ulama sebut, seingat saya antaranya nikmat apa yang Allah SWT perintah Rasulullah suruh cerita nikmat tu. Nikmat dia jadi rasul, nikmat dia jadi seabdul-abdul makhluk, tu kena cerita. Baru umat akan tahu betapa
tinggi kedudukan Rasulullah SAW berbanding dengan orang lain, Nabi dan Rasul lain, barulah kemuliaan Rasulullah tu akan diletakkan pada tempat dia, dan tidak akan ada sahabat yang menzalimi kedudukan Nabi SAW. Nikmat tu kena cerita. Ada nikmat yang tak boleh cerita. Pasal apa ni? Pasal orang dengki ramai. Satu, dengan kaedah tadi saya janji Tok Guru dia sebut, kata nikmat jangan duk cerita melainkan pada orang yang suka kita. Orang tu je kita boleh dengar, boleh cerita nikmat. Orang yang memang suka dengan kita. Kalau orang tak suka dengan kita, jangan cerita nikmat. Tambah ada orang yang memang sakit hati dengan kita, janganlah cerita nikmat. Pasal apa? Nanti ada benda yang dia hasad dengki, dia akan iri hati, dia buat macam-macam supaya nikmat tu hilang pada kita. Jagalah. Tu yang dia kata berapa ramai orang kena bencana, pasal apa? Pasal banyak dipuji orang. Jadi banyak orang kena bencana pasal puji. Jadi jagalah, puji boleh banyak membinasakan manusia. Memang puji banyak membinasakan orang. Puji dan puja banyak membinasakan orang. Allah. Lagi, wa kam min maghrurin ay mutmainnin qalbuhu bid dunya wa ghafilin anil akhirah bisatri satrillahi uyubahu alaihi. Dan kata berapa ramai orang yang maghrur, orang yang tipu daya. Maghrur ni orang tertipu. Siapa maksud orang maghrur ni? Mas huraian disebut orang maghrur ni, orang terpedaya ni, orang yang mutmainnun qalbuhu fid dunya, orang yang dia tenang hati dengan apa nikmat dunia. Dapat nikmat dunia dia tenang, tapi dia wa ghafilun anil akhirati, mutmainin wa ghafilin, dan dia lalai anil akhirah. Nikmat dunia banyak, kawan ramai, duit besar, gaji besar, pangkat besar, tapi sembahyang malas, baca Quran malas, selawat malas, benci pula yang ni sikit-sikit bid'ah. Jaga. Orang macam ni maghrur. Dia maghrur. Hati memang lalai pada akhirat, perangai jahat. Berapa ramai orang maghrur ni, tapi dia maghrur pasal apa dia jadi gurur? Bisatrillah yang uyubahu alaih, dengan tutup. Apa maksud tutup ni? Dengan kata dia, dengan tutup maksudnya dengan Allah Ta'ala menutup aib dia ke atasnya. Orang yang gurur ni, dia memang jahat. Orang tengok dia baik, dan orang kata dia baik. Pasal apa orang kata dia baik? Pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup aib dia. Orang tak nampak aib dia di hadapan orang. Jadi nampak dia apa? Nampak dia baik, sedangkan dia jahat. Dia rasa macam mana? Dia rasa dia baik. Maghrur. Itu. Banyak tu kita kena repair diri tu. Pasal kita memang ada benda yang kita buat jahat. Orang memang tak tahu. Orang duk kata kita baik padahal kita jahat. Jadi orang duk sangka kita baik di atas tertutupnya kejahatan yang kita buat, yang orang lain tak tahu jahat kita. Tak boleh macam tu. Kaedah kita macam mana? Kalau kita jahat kena taubat. Tertutupnya aib orang tak tahu tu, yang tu bukan rahmat tu, tapi yang tu adalah gurur, tipu daya. Misalnya orang duk kata kita ahli zikir tapi tak zikir pun. Contohlah kan, kita bukan zikir pun, bahkan memang benci pula zikir, contohlah. Tapi orang duk kata kita ahli zikir. Jaga. Yang tu dipanggil maghrur. Alhamdulillah. Allah ihdina ya Allah. Ya, kalau kita ada keadaan-keadaan macam tu, wajib taubat. Wajib taubat daripada gurur kita. Pasal bab gurur ni, Allah, dia memang tertutup kan. Tertutup ni dengan mana? Kalau kita tak pernah ditegur oleh guru, ada guru yang tak betulkan kita punya keadaan dan aib macam ni, sampai bila pun kita akan tertipu. Tambah pula depan guru macam mana? Menzahirkan kebaikan kita, belakang macam mana? Menyembunyikan kejahatan kita.
Jadi pada pandangan zahir, pada pandangan guru, contohlah kita ni orang baik, tapi sebenarnya kita di sebaliknya. Itu nama dia gurur. Akhirat esok memang pelik lah, tengok dia ni. Dulu rasa macam ahli syurga, siapa ahli neraka pula? Itu akibat gurur. Na'udzubillah. Dan tu kita ni kalau depan orang perangai lain, depan orang perangai lain, belakang orang perangai lain, wajib luruskan hati. Sebut macam mana? Wajib taubat lah. Ya Allah. Yang ni atas istilahnya dipanggil munafik. Maksud apa? Depan orang berpura-pura baik, tapi belakang orang menzahirkan rupa syaitan kita. Tentulah. Saya ngaji ada Tok Guru, hari tu saya ada cerita. Pasal apa ni? Pasal macam ni, bab macam ni tiada lain melainkan pasal buruk nafsu. Saya pernah cerita, saya ngaji pun Tok Guru cerita apa dia? Nafsu ni macam kura-kura. Ada saya sebut itu kan. Kenapa? Kura-kura ni kalau kita tengok, dia takkan keluar daripada cengkerang. Tapi bila kita tak tengok macam mana? Bila dia mula keluar macam mana? Bila kita tak berhati, masa tu dia keluar pula tu, laju pula tu. Kita tu hilang lah. Masa tengok haram keluar daripada cengkerang, duk apa 3 jam tak buka. Kita pergi belah kalih ekor lainnya, dia tengok kita tak ada, keras hilang. Jadi kita kadang gurur kita kat situ. Apa istilah Melayu ni macam alim kucing. Tu bahasa yang selalu pakai lah, bahasa Melayu kita. Alim kucing faham? Kenapa? Alim kucing, kita tengah makan nasi, kalau kucing ada, dia main lah, makan, tak? Tak, dia buat macam mana? Dia duduk depan pinggan, duduk dia, warok. Tu alim kucing. Cuba kita tinggal sikit, ada telefon dengan bunyi, ada tetamu ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun tinggal kat dapur, kucing duduk depan pinggan ni, duduk warok kan. Kau duduk diam situ. Jangan duduk diam ni. Cerita alim kucing tu sikit ni. Orang ketuk pintu, kita pun pergi buka pintu. Ni orang mana rumah maklum. Orang kata, nanti sekejap saya pergi tunjuk. Balik-balik ya. Habis dah ayam seketui. Mana dia pun tak tahu dah. Ni alim kucing. Alim kucing. Depan kita macam mana? Alim kucing. Saya bukan budak sini kita cerita dah. Dia perit. Kita duduk sama-sama dia orangnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau kita duduk depan, menasyid dia. Sehari kita belah je. Aku cinta padamu. Tukar lagu. Ya Allah, jaga huruf. Saya bukan budak sini, ni budak Afrika. Dia perik ni. Sikit lah. Tapi dia cakap tu betul. Berapa orang yang gurur pasal ada aib dia tak nampak. Satu lagi bagus, aib kita biar orang tahu. Orang memang kenal lah. Tok Guru kalau kita lah, Tok Guru kenal lah. Kita ni memang buruk orangnya. Biar dia tahu tak apa. Yang ada buat alim-alim, mana tak sadar buat alim kucing lah. Macam mana pun taklah maksudnya suruh tundukkan aib kita depan orang. Bukan juga. Sekarang kita sebut ada tempat-tempat pun memang ulama kita ajar, kita tak diajar untuk membuka pekung di dada. Itu. Tapi jangan kita rasa pekung yang ada di dada orang lain tak tahu, tapi kita tahu kita ada pekung dan kita rasa seronok dan rasa selesa dengan pekung yang ada kat kita. Orang duk sangka kita wangi padahal kita pekung. Ikut bahasa itu kan faham kan? Hadanallah ila siratal mustaqim. Macam ngaji lah, tengok macam warak, macam bagus ya, macam faham ni semua. Tanya-tanya muka tak pernah habis. Rupanya satu tak faham satu apa pun. Nampak tu tulis macam-macam. Punya semua tipu yang berlaku ni, action ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tu 3 perkara dia sebut. Jadi kata apa? Orang istidraj, berapa ramai orang istidraj pasal apa? Dengan perbanyakkan nikmat pemberian pada dia.
Berapa ramai orang kena bala pasal apa? Pasal kena puji. Berapa ramai orang gurur pula pasal apa? Pasal aib dia ditutup, tak nampak. Alim kucing ni tu masih tersembunyi. Tak nampak alim kucing, nampak macam alim betul. Itulah kot. Hadan Allah. Kita baca-baca macam ni banyak kesedaran kita kena ambil. Yang ni yang tak ada orang nak boleh suluh kita, betulkan diri kita, melainkan apa yang Allah SWT nampakkan aib kita, itu terbaik sekali. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah, Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Ada ketika dia bagi ucapan, yang ucapan itu ada orang tak apa suka, dan sebut apa kesilapan Sayyidina Umar waktu dalam ucapan dia, dalam percakapan dia. Bila dia dibetulkan oleh orang ramai di atas apa percakapan dia yang tak betul tu, kata dia rahimallahu mra'an absara uyuban nafsi. Kata dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang menzahir dan nampakkan aib yang ada pada diri aku. I know. Kita kalau orang nampak aib kita, dia bongkar aib kita, macam mana? Kau cakap baik sikit. Kau beritahu ustaz kau cara rahsia. Oh tak puas hati nanti balik kata. Oh sampai macam tu. Kalau ikut macam mana? Terima kasih lah. Sebab engkau ni aku jadi baik, aku tobat. Terima kasih nampakkan aib yang ada kat aku. Aku dah rasa aku baik. Rupanya aku kadang-kadang gurur. Terima kasih banyak-banyak. Ambil nah RM10. Sayyidina Umar siap doa lagi, rahimallahu mura'an absara uyuba nafsi. Kata mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang boleh menampakkan pada diri aku aib yang ada pada diri aku. Orang-orang yang memang hati sanubari dia murni ni, dia kalau orang perbetulkan dia tak pernah marah sikit pun. Bahkan dia lagi suka. Bahkan dia kata, tegurlah saya apa yang saya tak betul. Saya memang banyak nak belajar. Jangan diam dengan apa yang tak elok pada saya. Kalau diam kan, memang saya tak tahu bahawasanya saya buat ni salah. Kalau apa yang depan mata yang duk tengok salah, tegurlah saya. Yang tu kalau orang yang nak jadi baik. Kalau orang yang sebaliknya, dia macam lain pula. Dia memang tahu apa benda tak baik, dia buat diam apa benda tak baik, dia akan nampak diri dia baik di kacamata orang yang dia hormat ni. Ya ke? Memang dalam kehidupan kita kadang-kadang inilah setengah corak dan pola kehidupan masyarakat. Memang macam ni. Apa dia? Dia zahirkan kebaikan yang ada pada orang, tapi di belakang akan menzahirkan siapa diri dia. Na'udzubillah. Allahumma tub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Kami ni banyak buat silap. Ya Allah, kami banyak berpura-pura depan orang. Kami banyak kena gurur macam ni. Ya Allah, yang orang lain tak tahu aib kami, kami tahulah aib kami. Kalau dengan sebab kau tutup je aib kami, satu orang nampak kami baik, padahal kami banyaknya keburukan dan keaiban. Kalau dibongkar ni tak ada siapa pun teringin kat kita. Hadan Allah. Tu banyak kita istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Memang banyak yang mengaku je lah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luruskan hati sanubari kita, insyaAllah. Baik. Wal baqalatu sabi'atu an Dawud an-Nabi alaihi salam qala uhiya fi Zabur haqqun 'alal 'aqil. Situ dulu. Tanda al-baqalatu sabi'ah. Kita sambung situ. Ayat sambung. InsyaAllah. Panjang umur jumpa lagi. Mudah-mudahan nampak manfaat dengan kita dengan apa kita baca daripada kitab-kitab yang dia ambil makalah-makalah orang soleh ni. Mudah-mudahan dengan tu kita pun jadi soleh juga. Amin. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله